Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Habislah jerung-jerung Malaysia, naga-naga, puaka penyakau Malaysia berada dalam keadaan yang bahaya sekarang. Tidur susah, makan tak kenyang, mandi pun tak pandai basah-basah. Kenapa tidaknya? Terbaru ya. Ini terbaru. Jabatan Akauntan telah mengesan transaksi penipuan. Ini satu lagi. Jabatan Akauntan telah mengesan transaksi penipuan bernilai 10.4 juta. 10.4 juta Jabatan Persekutuan sebuah negeri. Negeri apa tu? Negeri apa ya? Jabatan Akauntan Negara Malaysia telah mengesan satu transaksi penipuan, membabitkan penjawat awam sebuah jabatan kerajaan persekutuan di sebuah negeri berjumlah 10.4 juta dalam tempoh 2019 hingga tahun lalu. Akauntan Negara Malaysia Noriati Ahmad berkata, bagaimanapun tindakan susulan sudah diambil pihak berkuasa tempatan terhadap pihak terbabit. Katanya, kebanyakan, dengar dengan baik-baik, kebanyakan modus operandi penipuan perakaunan membabitkan manipulasi prosedur dan proses kewangan, serta pengubahan sistem perakaunan dan pengurusan kewangan. Dia kata, jabatan ini selain mengambil tindakan agresif berdasarkan laporan daripada pihak ketiga dan sumber lain, turut mengamalkan pendekatan proaktif dengan memanfaatkan teknologi digital semasa. Ini termasuklah menganalisis data kewangan untuk mengesan petunjuk awal atau red flag dan mengenal pasti kejanggalan dalam transaksi yang dilihat mencurigakan atau luar biasa. Katanya kepada pemberita selepas majlis peluncuran kumpulan Kerja Fraud Perakaunan atau KKFP di sini pada hari ini. Hadir sama Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki dan juga Ketua Audit Negara iaitu Datuk Seri Wan Suraya Wan Muhammad Razim. Ini termasuk menganalisis data kewangan. Ini termasuklah mengesan red flag. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah kehebatan kerajaan sekarang. Orang tidak sewenang-wenang dapat sakau sekarang. Patutlah ramai orang benci dengan Datuk Seri Anwar. So, ramai mungkin yang ada planning mau sakau-sakau tapi tidak kesampaian. Sudahlah. Bertobatlah cepat-cepat. Jangan lagi. Bertobatlah kepada yang sakau. Kepada yang semua yang sudah sakau, yang sekarang bermain-main di mahkamah, turun naik mahkamah. Cepat-cepatlah bertobat. Semoga Tuhan mengampuni apa yang sudah dibuat. Walaupun undang-undang dunia tetap akan dilaksanakan. Okey, tahniah diucapkan. Tahniah diucapkan kepada kerajaan Madani yang memang padu. Okey. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Apa kabar anda semua pagi ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Berlegar-legar di seluruh media sosial sekarang satu perkara yang sangat memalukan Perikatan Nasional, sangat memalukan PAS, sangat memalukan semua orang yang suka cakap bohong, melebih-lebih, suka cakap tidak jujur, yang suka bentuk persepsi yang tidak betul. Akhirnya kantoi kedapatan dan ketahuan bahawa itu semua adalah tipu. Tidak ada benda yang paling buruk di dunia ini selain daripada kantoi menipu. Apalagi kalau perasan kata dia ini
terlebih beragama, pandai agama lah, ulama lah, macam-macam lah. Ya, tidak kira lah apa agama. Paling memalukan kalau pura-pura beragama, pura-pura pandai agama, tapi kantoi menipu. Aduh. Baru-baru ini viral di seluruh media sosial, Himpunan Melayu Berdaulat. Saya terkejut dengan benda ini. Pertama sekali saya persoalkan diri saya, kenapa, ada apa dengan perkara ini? Kenapa? Di Malaysia sekarang tergugatkah, terancamkah Melayu di Malaysia? Pada saya tidak. Saya sangat menghormati perlembagaan. Kita tahu perlembagaan tidak akan berubah. Kita tahu perlembagaan tidak boleh diganggu-gugat, terutamanya kedaulatan bangsa Melayu, raja-raja Melayu itu dan agama Islam tidak boleh tergugat di negara Malaysia. Jadi perhimpunan ini pada pendapat saya bukanlah tentang Melayu terancam, tetapi kerana ada parti politik yang suka tunggang-tunggang agama dan sebagainya yang rasa terancam. Bayangkanlah tuan-tuan dan puan-puan, baru 2 tahun setengah saja Kerajaan Madani pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, semua sudah rasa terancam. Semua dia rasa, Melayu tidak lagi sokong kita. Melayu sekarang ini dah semakin bijak, semakin pandai. Sokong Perikatan Nasional pula, sokong Pakatan Harapan Barisan Nasional, sokong Kerajaan Madani. Jadi terancam lah parti politik ni. Jadi dia katalah Melayu terancam dan sebagainya. Yang pada pendapat saya, Melayu tak pernah terancam pun. Melayu tak pernah terancam. Yang terancam adalah parti politik. Ya, yang terancam adalah parti politik. Pada pendapat saya, yang terancam adalah parti politik. Melayu tidak pernah terancam sebab dilindungi secara perlembagaan. Kedua, yang kantoi menipunya mereka ini tuan-tuan dan puan-puan. Saya tengok berita lah. Tengok rakaman sekali. Diorang pergi berhimpun ramai-ramai itu kan. Kata mula-mula Haraka Daily. Ini saya masukkan ini. Haraka Daily punya laporan. Bukan main lagi. 10,000. 10,000. Aduh. Biar betul pakcik. Tahu berapa ramai 10,000 ataupun editor Haraka Daily ni tak pandai kira orang kot. Tak pandai kira orang, dia tidak tahu berapa ramai 10,000. Lepas itu okey lagi, ini dah kantoi. Lepas itu ada seorang lagi lah, dia dalam ucapan dia presiden parti, dia kata 5,000 orang. Ramai 5,000 orang. Tapi tengok video dia berapa ramai. Ini saya sisipkan. Cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok berapa ramai sebenarnya video ini. Berapa ramai video ini? Ada sampai 1,000 orang. Dan berita-berita arus perdana yang saya percayai, yang saya yakin tepat, ada melaporkan 700 orang saja pun. Aduh, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Beginilah. Kalau saya, pada hemat saya, kalau betul bangsa Melayu yang dilindungi oleh perlembagaan ini betul-betul terancam, jangankan 1,000 orang, jangankan 10,000 orang, saya fikir akan ada beratus ribu orang yang akan turun untuk buat tunjuk kepada dunia bahawa sedang terancam. Tapi ini apa? Daripada 20 juta, berapa juta lah, okeylah, tak kisahlah. Saya pun tidak tahu berapa secara detail sekarang berapa orang Melayu di Malaysia. Okey. Tapi daripada ramai berjuta-juta itu, alamak, kesian juga ada 700 orang saya pun. Jadi 700 orang ini pula ada lagi video lain, gambar lain yang orang telah buat meme dan sebagainya, yang sebuah sindiran pedas. Rupanya bukan semua Melayu yang turun. Ada juga yang nampak muka macam bukan Melayu pun. Itu komen orang daripada yang ambil gambar pada ketika itu. Okey, jadi kenapa? Siapa sebenarnya? Yang turun ini siapa sebenarnya? Betul kah? Aduh. Pening.
Lepas itu apa lagi tuan-tuan dan puan-puan? Yang turunnya ke Sogo, kenapa? Yang turunnya pergi KL tuh kenapa? Ada lagi gambar yang lebih lucu saya rasa. Ini tidak patut berlaku lah. Pada pendapat saya rasa perkara ini tidak patut berlaku. Di mana kalau tempat itu memang sudah ada surau, ada masjid yang berhampiran. Tak payahlah nak pergi menunjuk, pergi solat tepi jalan. Pergilah surau. Dekat Sogo tu ada surau apa? Tak payahlah nak pergi solat tepi jalan ke. Tidak perlu saya rasa lah. Saya rasa tidak perlulah. Tapi kalau ada dorang punya tujuan lain untuk solat tepi jalan tu, suka hati dorang lah. Suka hati dorang. Tapi yang saya tahu, di Sogo tu ada surau. Pergilah surau, ya. Pergilah surau. Jadi inilah tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Saya fikir bukan bangsa Melayu yang terancam, tapi ada parti politik yang sedang rasa terancam. Sedang rasa terancam. Ditambah lagi pula kalau tiba-tiba lah kan ada ahli politik lah, tak kisahlah siapapun lah. Tak kisahlah siapapun parti politik dan siapapun orang politik itu, kalau dia teringat tiba-tiba kan, aku macam ada kes rasuah aja. Aku macam ada termakan duit rasuah aja, aku macam ada seleweng aja, aku macam ni. Baru 2 tahun setengah, tengok berapa banyak naga-naga, berapa banyak jerung-jerung yang sudah kena tangkap. Bayangkan kalau 10 tahun atau 5 tahun lah. 5 tahun, berapa ramai lagi yang akan bakal masuk dalam penjara. Siapa suruh? Tiada siapa pun suruh untuk buat benda tu. Nah, apalagi kalau memang dihormati, dianggap sebagai orang yang warak dan sebagainya, tiba-tiba makan duit haram, seleweng sana sini pula. Ini lagi parah. Lagi parah lah. Patutlah rasa terancam kan. Begitu. Apapun tinggalkan komen Anda. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye.